Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di penghujung rancangan di bahagian 4 berkaitan dengan perkongsian pengalaman daripada pelbagai pihak berkaitan dengan team-based learning. Dan mudah-mudahan anda juga boleh berkongsi bersama-sama dengan kita semua di dalam kursus ini, dan komen-komen anda, pengalaman-pengalaman anda kalau yang dah ada yang buat. Contohnya pada sesi ketiga yang lepas, kita dah belajar macam mana prosesnya proses untuk kita melaksanakan team-based learning. Mungkin ada yang dah cuba, mungkin anda juga boleh berkongsi pengalaman tersebut melalui perkongsian dengan cara menulis di ruangan komen dalam platform yang di bawah video ni. Okay, saya harapkan anda juga boleh contribute kepada pembentukan pengalaman secara bersama di alam maya ni, secara online ya. Okay, so pada hari ini saya akan kongsikan pengalaman-pengalaman yang saya kumpulkan daripada pelbagai pihak dan saya cuba masukkan dalam bentuk yang semudah ini. Jadi ada 6 sahaja perkara yang berkaitan dengan pengalaman mereka-mereka yang melaksanakan team-based learning di dalam konteks masing-masing. Mungkin saya teruskan dengan pengalaman pertama dan tips pertama. Saya rasa penting. Ini dia. Pasti semua pada kita ini ada satu proses pembelajaran. Ini ada perjalanan kita untuk melihat bagaimana kita boleh perbaiki kualiti pengajaran dan pembelajaran kita di dalam kelas. Dan sudah pasti matlamat utama kita adalah untuk memastikan bahawa anak murid kita, pelajar-pelajar kita mendapat input dan pengalaman yang terbaik semasa mereka berada di dalam kelas kita sehari-harian. So itu, there is a learning journey for us, for everybody, termasuklah saya yang sedang mengajar ni. Saya pun masih belajar dan terus belajar untuk memastikan apa yang kita lakukan adalah terbaik berasaskan bukti yang memberi manfaat yang banyak kepada pelajar dan juga diri kita. Yang kedua adalah kalau kita lihat kepada berdasarkan bab 1, bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3, kita dapat lihat betapa pentingnya persediaan pelajar sebelum pada kelas. Jadi ini satu perkara yang kita perlu beri penekanan kepada pelajar-pelajar bahawa persediaan mereka sebelum kepada sesi team-based learning amat penting, kerana apa yang mereka lakukan sebelum akan menentukan proses perjalanan team-based learning. Tanpa komitmen mereka, tanpa tanggungjawab mereka, maka team-based learning ini mungkin akan memberikan impak yang tidak baik kepada rakan-rakan yang lain yang ingin belajar secara komited. Yang ketiga, ini antara perkara yang sering dikongsikan oleh mereka-mereka yang melaksanakan team-based learning, yang mana mereka mengatakan bahawa pelajar-pelajar ni tidak biasa dengan proses team-based learning, terutamanya pelajar-pelajar yang belajar di Asia, yang berasal dari Asia, sebab kita ni malu. Dan kita tidak biasa melakukan perkara bersendirian, berfikir bersendirian, and then sebelum daripada kelas. Pre-learning activity. Maksudnya pembelajaran sebelum kelas itu bukan suatu kebiasaan bagi kebanyakan pelajar-pelajar. Jadi kita perlu memberi penekanan perkara ini kepada pelajar-pelajar kita bahawa persediaan mereka sangat penting dan Allah bisa tegar biasa. Kan? Kalau kita tak cuba, bagaimana kita nak tahu hasilnya? So, ini antara perkara kita perlu berikan kefahaman kepada pelajar bahawa mereka adalah sebahagian daripada proses dan mereka yang menentukan kualiti pembelajaran yang akan berlaku semasa team-based learning, di samping daripada peranan seorang guru dalam merancang dan melaksanakan team-based learning. Berkaitan dengan itu, rentetan itu, perkara keempat yang sering kali diperkatakan oleh kebanyakan mereka yang melaksanakan team-based learning, team-based learning, iaitu dari segi persediaan guru untuk menyediakan bahan-bahan untuk team-based learning. Ini antara perkara yang
agak mencabar, terutamanya bagi guru-guru yang baru sahaja untuk berkecimpung dalam pelaksanaan team-based learning. Bagi mereka yang telah lama, mungkin itu sudah menjadi kebiasaan dan telah banyak bahan-bahan yang telah disediakan untuk pelajar-pelajar bagi sesi team-based. Tapi bagi mereka yang baru berjinak dengan team-based learning, anda perlu bersabar sedikit kerana penyediaan bahan-bahan kepada team-based ini memerlukan komitmen daripada kita sebagai guru untuk permulaan. Tapi selepas daripada itu, kerana kita telah ada bahan-bahannya, jadi ia lebih memudahkan urusan kita untuk melaksanakan team-based learning dalam kelas kita. Dan yang seterusnya, yang sering ditekankan juga dari segi perancangan. Perancangan untuk aktiviti-aktiviti dalam team-based learning. Kalau kita lihat kepada bab ketiga, terdapat tiga fasa, kan? Dan kita dapat 3 proses. Maksudnya pre-class, IRAD kalau masih ingat ya, TRAD, lepas tu kita ada team appeal, kita ada feedback dan last sekali kita ada team application exercise. Jadi semua ini memerlukan perancangan yang rapi dan rasanya guru-guru perlu memahami setiap step tersebut, setiap langkah-langkah aktiviti tersebut dengan baik supaya apa yang dirancangkan memberi suatu makna yang berguna kepada pelajar-pelajar kita dan juga kepada kita sebagai seorang guru. Dan dengan keharmonian aktiviti, perjalanan aktiviti tersebut akan memberikan impak yang berguna dan bermakna kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar subjek-subjek yang kita ajar dalam kelas. Dan yang keenam, yang selalu yang dikongsikan adalah untuk menghasilkan tugasan yang berkesan. Kalau kita lihat kepada kata prinsip TBL, kan, kalau kita lihat kepada peranan TBL dan kita lihat pada aktiviti TBL, semuanya memerlukan tugasan-tugasan yang bermakna dan berkesan yang boleh merangsang pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan kepada pelajar. Maka ada satu kajian Michelson and Sweet menyatakan ada 4S. 4S. Macam mana kita nak tahu yang kita telah menghasilkan suatu tugasan yang berkesan kepada semua pelajar yang terlibat dalam team-based learning. 4S tu, yang pertama adalah same assignment. Tugasan yang sama. Satu, kepada semua. Maksudnya semua menerima tugasan yang sama. So, kita boleh merangsang perbincangan di antara kumpulan pada fasa terakhir bagi team-based learning, iaitu team application exercise. Yang kedua, tugasan yang diberikan mesti signifikan. Ini signifikan masuk bermakna dan realistik kepada pelajar-pelajar tersebut. Yang ketiga, yang ketiga adalah tugasan tersebut mestilah spesifik kepada suatu topik yang tertentu. Seperti mana kita bincangkan, topik-topik adalah selalunya topik-topik yang sukar difahami oleh pelajar dan banyak salah faham. Jadi topik-topik yang spesifik yang boleh dilaksanakan, yang boleh dijalankan oleh pelajar-pelajar kita. Dan yang terakhir, macam mana kita nak tahu tugasan yang efektif? Ia boleh dijalankan secara simultaneous, maksudnya serentak ke semua kumpulan dalam tempoh masa yang kita telah tetapkan bagi team-based learning. Jadi ini antara tips yang saya rasa yang sangat berguna untuk kita menilai sejauh mana tugasan yang kita berikan kepada pelajar di akhir team-based learning memberi impak kepada mereka dan tidak membebankan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi secara umumnya inilah 6 perkara yang saya dapat rumuskan berdasarkan pengalaman sendiri, pengalaman orang luar negara, pengalaman orang dalam negara, pengalaman rakan-rakan yang pernah saya ketahui. Jadi sekiranya anda mempunyai pengalaman yang berbeza, pengalaman yang lebih menarik, saya sangat alu-alukan untuk anda berkongsi
di ruang komen yang disediakan di bawah ni untuk kita sama-sama bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar pengalaman dan insya-Allah bertukar-tukar ilmu yang kita telah uh, dapati daripada pelbagai sumber. Jadi rasanya ini adalah bahagian yang terakhir bagi kursus ini. Jadi saya mohon agar semua dapat memberi feedback kepada saya seikhlas mungkin, sebaik mungkin, terutamanya feedback-feedback yang boleh memberi nilai tambah kepada penambahbaikan kursus ini pada masa akan datang. Jadi mungkin saya nak tahu apa yang telah anda pelajari daripada kursus ini, apa yang signifikan kepada diri anda yang menyebabkan anda boleh mengubah cara tindakan dan pelaksanaan anda dalam kelas, dan adakah kandungan-kandungan yang diberikan di dalam kursus ini melalui 5 bahagian ini memberi makna yang tersendiri kepada anda. Jadi segala maklum balas amat saya harapkan dan alu-alukan dengan terima kasih. Dan akhir kata saya sebagai facilitator, saya mohon maaf sekiranya terdapat kekasaran bahasa, sekiranya terdapat kata-kata yang tidak menyenangkan ataupun kata-kata yang sensitif, dan segala yang baik itu daripada yang satu dan segala kelemahan itu adalah berpunca daripada saya sendiri yang masih lagi belajar bagaimana untuk menyampaikan kandungan secara online melalui pendekatan micro credential education ataupun masa pentauliahan mikro dalam pendidikan. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda telah sampai ke bahagian terakhir, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam kursus-kursus yang lain, dan apa jua feedback amat saya alu-alukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya dalam melaksanakan team-based learning di dalam kelas masing-masing. Sekian, terima kasih.